Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung lagi pembacaan buku kita Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk pada muka surat berapa dah? 180. Sebelum kita sambung, kita tengok sikit. Kita belajar baru ni jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik. Syirik ada berapa? 2. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar ni mengeluarkan orang itu daripada agama Islam. Dan orang yang buat syirik besar ni tak layak lagi digelar sebagai seorang Muslim. Dia mati tidak wajib semayangkan dia. Tak wajib ditanam di perkuburan orang Islam, sebab dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah yang mengeluarkan dia daripada menjadi seorang Muslim. Lawan kepada Muslim, musyrik. Sama tarah lah dengan musyrikin Mekah sembah berhala tu. Apa dia syirik akbar? Kita sebut baru ni. Syirik besar ni ada banyak. Apabila dia memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Hak sepatut dia sembah Allah, dia pergi sembah selain Allah. Pergi sembah berhala, pergi sembah matahari, pergi sembah batu. Kita sebut syirik besar ni ada yang pertama syirik doa. Apabila berdoa kepada Allah dan dia juga berdoa kepada selain Allah. Moga dia Islam, dia serah dia Islam, dia doa lah pada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini hamba yang lemah. Tak tahannya doa dalam Facebook ya. Doa sebenarnya doa. Mana? Doa dalam Facebook. Tetapi dalam masa yang sama dia juga berdoa mengharap kepada selain Allah. Kubur pun dia pergi. Tempat khamat pun dia pergi. Pada Allah pun dia yakin. Pada batu permata dia pun dia yakin. Batu mata tahu. Ambo ni ustaz sekat-sekat pakar cicing ni segar sikit. Mana? Dia ambil obat Pak Dr. Nizailan tak jadi. Obat Dr. Nizailan tak jadi lagi. Pakar mata cicing baru jadi. Allah. Waktu ambo using kali hilang cicing ni tak tahu. Hilang cicing ni gak sakit mula ambo. Musyrik. Keyakinan dia tu telah menjatuhkan akidah dia sebagai seorang Muslim. Yang kedua syirik niat, syirik keinginan, syirik tujuan, iaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain daripada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat yang ke-15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna.
Hidup dia tak ada benda lain, dia nak ke dunia. Kerja siang malam kerja, nak mengumpulkan harta benda dunia sebanyak-banyaknya, sehingga dia lupa dia ni sebagai seorang hamba yang perlu melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan setakat kena semaya, bukan setakat kena puasa, keluar zakat. Dalam menghijau tu kena taat pada Allah. Jangan hijau pekerjaan yang haram, jangan ambil benda yang bukan milik kamu. Tapi dia terlupa, dia hijau, dia nak ke dia halal haram, dia tak kira by hook or by crook, dia tak kira. Yang penting boleh ke dia. Orang lagu ni nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan balas pekerjaan mereka semasa atas muka dunia. Makna kami bui kepada dia apa yang dia nak. Dia nak dunia, dia boleh dunia. Dia nak kekayaan, dia boleh kekayaan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tak rugilah di dunia ni. Dia puas hati dengan kekayaan yang dia ada. I'm proud of myself. Ke mana? I'm proud of myself. Aku bangga dengan diri aku sendiri. Because of dia because of ni kan? Kerana saya punya kegigihan, kerana saya punya kebijaksanaan, kerana saya punya tindakan yang betul, saya. Inilah hasil yang saya dapat sekarang ni. Padahal duduk dengan nipu, duduk dengan dia ambil cara benda-benda yang haram. Maka orang lagu ni, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Tu syirik keinginan dan juga tujuan. Mana kata kalau dia buat tu tujuan dia bukan Allah, tujuan dia ialah dunia. Yang ketiga, syirik ketaatan, iaitulah mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan ahbar ni apa? Orang-orang alim Yahudi, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib, iaitulah pendeta-pendeta Nasrani, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Gapo saja hak rahib mereka raya, gapo saja hak pendeta mereka raya, gapo saja hak orang alim mereka raya, mereka ambil tanpa usul periksa. La ilaha illallah. Dan juga Al-Masih Ibnu Maryam, orang Yahudi yang percaya Al-Masih bukan setakat Al-Masih, tapi dia naik sampai peringkat jadi Tuhan. Wa ma umiru, padahal mereka hanya disuruh illa liya'budu ilahan wahida, hanya beribadah kepada Allah yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka telah persekutukan. Inilah dipanggil pada syirik ketaatan. Apabila taat kepada selain Allah dalam mensyirikkan Allah, dalam buat maksiat pada Allah. Gapo dia hak rahib mereka kata, dia tak payah minta ampun kepada Allah, hanya buat confession. Buat confession, bayar, tengok dosa tu besar mana. Kalau dosa kecil-kecil bayar 5 riyal tak apa dah. Mana sebab dosa kecil. Kalau dosa besar bayar banyak sikit. Pederi dia aja, rahib dia aja, maka dia gila buat dosa, pergi temu rahib, mengaku. Rahib kata kamu telah diampunkan. Suka dia. Lepas tu buat dosa pula, pergi ngaku pula.
bayar pula, kamu telah diampunkan, my son. My son, anakku. Oh puno, mensyirikkan Allah. Dia taat kepada rahib. Gapo rahib kata? Rahib kata Allah tu Tuhan, dia ngaku. Rahib kata Masih Ibnu Maryam tu Tuhan pun dia kata ya. Rahib kata bahawa Ruhul Qudus Tuhan pun dia kata ya. Tuhan ni 3 dalam 1, 1 dalam 3. Belaka. Padahal dia apa pening. Tuhan ni sebenarnya so ke 3 apa? So. Mana? 3 tu yalah 3 lah. Dah 3 ke so. Jangan tanya lemah iman. lemah iman. Dan yang ketiga, syirik mahabbah. Termasuk dalam syirik besar ni syirik mahabbah, syirik kecintaan, iaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal kecintaan. Ke Allah pun dia sayang, kepada selain Allah pun dia sayang. Menyamakan cinta Allah dengan cinta makhluk. Sedangkan kita diperintahkan oleh Nabi kata kepada dia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ni menjadi orang yang paling dia kasih, paling dia sayang, lebih daripada ayah dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada harta benda dia. Itu kepada Nabi SAW. Apatah lagi kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan segala nikmat pada kita. Maka cinta kepada Allah tidak boleh disamaratakan dengan cinta kepada makhluk. Saya ke kereta tak pergi semaya Jumaat, saya ke kereta, basuh kereta start pukul 10, kedua sudah mana nuak rana berlapis-lapis. Mula-mula sabun basuh, sabun debu, sabun basuh, sabun buat basuh kereta. Lepas tu gak ia bilah pula dengan krim mandiai ni, mandiai. Lepas tu gak shampoo. 3 macam ni sabun saja kereta dia. Dia mandi shampoo tak pakai. Beli shampoo ke kereta, beli shower cream ke kereta. Ya dia sendiri sabun tak aja pakai mandi. Busuk ke home. Basuh kereta ni siapa tak pergi maya Jumaat? Cik Abel weh, orang bel Jumaat dulu. Sikit lagi. Lepas sikit, lepas habis laksin ada, tayar tak polish lagi. Polish tayar orang bel dah. Habis pak ring tak polish lagi. Polish ring pula dengan autosu. Nak suruh sinar ni. Orang bel dah, orang duk khutbah, ittaqullah. Eju tak hari. Eju nerak eju sah. Oh. Saya dak kata saya ke Allah. Saya, tapi saya ke kata lebih lagi saya pada Allah. Saya ke harta, lebih lagi saya pada Allah. Tuhan kata duit riba ni haram. Haram duit riba. Dia ada duit riba tanpa dulu ke masa apa dia tak mari ngaji pasal ada lagi ni, duk melabu kok si. Bila mari ngaji pasal ada baru ada kesedaran riba ni haram, tak boleh makan. Dia pun rasa Masya Allah tak boleh dah, kena waktu bik dah pitih ni sebab haram. Dia pergi cek tengok duit riba dia ada dekat dengan 12,000. Riba saja 12,000. Nak 12,000 ni ustaz kira memang tak boleh guna ustaz. Tak boleh lah, haram. Kalau kita dia main dia tak sena. Lepas ke duit 12,000 tu sebab dia saya. Akhir tak apalah ustaz. Tak apalah, tengoklah lagu-lagu mana. Akhir habis dia guna. Saya pada harta haram lebih saya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dalam ayat itu sebut ada sebahagian manusia yang mengambil selain Allah sebagai sembahan. Yuhibbunahum,
mereka kasih kepada sembahan mereka itu kahubbillah, seperti kasih kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sedangkan orang yang beriman hanya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul iqab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahawa Allah sangat berat azabnya, nescaya mereka menyesal. Orang hak zalim, siapa orang zalim dalam ayat ni? Orang hak zalim dalam ayat ni ialah orang yang mengambil sembahan selain daripada Allah, yang cinta kepada sembahan mereka lebih kepada cinta kepada Allah. Di akhirat bila melihat kekuatan Allah, Allah ni berkuasa atas segala-gala, marilah penyesalan kepada mereka. Adakah sesalan ketika itu berguna buat mereka? Tidak lagi berguna. Baik, hari ini kita masuk syirik al-asghar dan syirik kecil. Syirik kecil ni tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Orang yang ada buat syirik kecil tidaklah siapa jadi terkeluar daripada agama Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid dan merupakan wasilah jalan perantara kepada syirik besar. Dia syirik dengan tauhid ni satu benda yang berlawanan. Tidak boleh dalam satu masa orang itu tauhid dia ada, syirik dia ada. Tak jadi. Orang yang mentauhidkan pula Allah Ta'ala, dia tidak akan melakukan syirik. Orang yang melakukan syirik, dia tidak akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi syirik kecil ni bila kita buat, dia mengurangi tauhid pada Allah. Mengurangi, jadi kurang ponim belah ke. Kalau berat ni jadi rengeh, berat ni jadi rengeh. Bila ada sikit mari naik, dia pun kurang sikit. Tambah sikit, naik sikit. Tambah banyak pun tak ada langsung dia ini. Maka begitulah dengan syirik asghar, bila dibuat mengurangi tauhid dan yang lebih merunsingkan, ia adalah jalan ataupun perantara kepada syirik besar. Macam bagai makruh lah. Makruh tidaklah dosa, tidaklah dosa makruh ni, tetapi perkara makruh yang dilakukan secara berterusan, terus buat benda makruh, dibimbangi dia membawa kepada kita akan buat benda haram. Kita ambil lah kata rokok lah, walaupun rokok ni haram, kita ambil lah pendapat orang kata makruh. Orang isap rokok lah, makruh bukan haram. Okey, makruh. Tapi mu isap rokok jak pada umur 12 tahun isap rokok, lah ni umur 70 dah, makruh lagi ke? Tak dah. Duk leko batuk. Bini pun beci tidur tepi. Bini pergi tidur dengan kambing. Mana? Baik tidur dengan kambing lah, leno molek tidur dengan pokmu leko kat atas lengan nak tidur pun tak boleh. Serabut aku. Bini serabut tidur tepi. Hang buat rana leko tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur, bangun isap rokok. Mana? Dia tak boleh tidur ni, batuk ni. Doktor kata batuk kira dia, kisah rokok. Malam tak boleh tidur. Bangun isap rokok. Makruh ke haram? Haram dah isap rokok ketika tu. Haram dah. Anak nak pitih nak pergi sekolah, tak ada pitih nak bui. Nak beli buku, tak ada pitih beli buku. Tak pitih hak dia ada warga dia, beli rokok. Tidak makruh lagi dah, haram. Perkara makruh yang kamu buat lama membawa kepada haram. Tengok orang tino tanpa syahwat, dah tengok drama ibadah cinta, dah Zihra pelangi cinta. Macam-macam cinta ada. Tengok aurat, tengok berita lah Astro Awani 501. Tak si tengok, nak tahu berita, tengok orang tina tertutup aurat. Ulama kata makruh bila tengok tanpa nafsu. Iyalah makruh, tapi lama comel pula.
hok baca berita ni. Akhir tak boleh tak tengok berita. Mana? Mesti tengok berita. Bukan lagi nak dengar berita dak, tengok penyampai berita. Lama-lama menjadi satu kegilaan tengok orang ti. Akhir membawa kepada apa dia? Benda yang lagi-lagi haram. Allahu Akbar. Maka jangan kita buat benda makruh, kerana buat benda makruh boleh membawa kepada haram. Begitu juga syirik asghar, jangan membiasakan diri kita buat syirik asghar, kerana dia perantaraan untuk terjadinya syirik akbar. Wal iyaz billah. Syirik asghar ada dua macam. Syirik asghar ada dua macam. Entah baru ke? Baru. Mari mana? Selangor. Kau tak kecek Kelantan. Kau orang Kelantan. Memang Selangor lah. Asli Selangor. Tak juga? Asal mana? Sarawak. Allah. Sarawak, Selangor, Kelantan. Mak orang mana? Mak orang mana? Ayah Johor. Johor, Sarawak. Tak pening ya? Takut capu banyak-banyak jadi pening lah. Tak baru ke? Nuh belakang. Baru. Nama ke dia? Ke dia? Hamdan. Hamad. Anak Ustaz Khamar. Okey, Hamad ke? Entah nama apa? Rabbani. Rabbani. Abah Rabbana. Rabbani. Duduk sinilah, ada asrama. Tahu sini macam mana? Saya ni. Kenal lah. Syirik asghar ada dua macam. Yang pertama syirik zahir, iaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan selain Allah. Syirik asghar ada dua. Satu zahir, yang nampak, yang nyata. Yang kedua khafi, yang tidak nampak. Yang nyata ni boleh berlaku dengan perbuatan, boleh berlaku dengan percakapan. Bila percakapan, contoh dia bersumpah selain Allah. Acu gapo acu gapo? Acu gapo-gapo pun. Mana? Dia sepatut bersumpah demi Allah. Ni demi wal Kaabah wan Nabi. Demi Kaabah, demi Nabi aku tak nipu demi kipah, demi tiang masjid. Habis demi dia bersumpah. Demi Allah. Kita manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Adapun selain Allah tidak boleh. Tapi Allah dia boleh bersumpah dengan semua makhluk dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan pelbagai makhluk. Wadduha wal laili idza saja wal asr. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, waktu malam, waktu fajar, waktu apa lagi? Waktu asar. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama tempat. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi Makkah. Aku bersumpah dengan negeri ini, iaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Allah Ta'ala bersumpah lagi dengan apa dia? Lagi hari kiamat. Contoh, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ahsanta. Lagi macam-macam Allah Ta'ala boleh bersumpah. Dan kita tak boleh nak kata bapa Tuhan boleh, aku tak boleh. Tuhan boleh, mungkin dia Tuhan. Mu tidak Tuhan. Allah sebab dia buat semua makhluk, dia boleh bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk
kadang-kadang untuk menyatakan kepentingan perkara tersebut. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan nama tempat, wattini wazzaitun, demi tempat yang banyak buah tin, yang banyak pokok zaitun, menunjukkan keberkatan tempat tersebut, negeri Syam dan juga Palestin. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran, menunjukkan kepentingan Al-Quran. Dan banyaklah kalau tengok kitab-kitab tafsir. Bila kita manusia, kita ni hamba, kita ni makhluk, bersumpah dengan makhluk, maka hukumnya adalah syirik asghar, dosa kita. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kufur ataupun syirik. Syirik dan kufur yang dimaksud di sini ialah syirik dan kufur yang kecil. Qutailah binti Saifi al-Juhaniyah radhiyallahu taala anha menuturkan bahawa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian para sahabat melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak kamu, dan mengucapkan demi Kaabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan wa rabbil Kaabah wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Seorang Yahudi gisbu, dia kata, puakmu ni ngaku je berimeh, hanya mengaku, tapi dalam perbuatan kamu mensyirikkan Allah. Orang Yahudi ni, bapa tu? Sebab bila kamu sebut masya Allah wa syi'tu, berlaku ni atas kehendak Allah dan kehendak aku. Masya Allah wa syi'tu, berlaku ni atas apa sahaja kehendak Allah dan kehendak aku. Meletakkan sama kehendak Allah dengan kehendak dia, tak boleh. Dalam bahasa Arab kita sebut masya Allah summa syi'tu. Masya Allah, dah, itu adalah kehendak Allah, berlaku gitu. Kemudian ia juga adalah kehendak aku. Betul lah, kita pun nak gitu juga. Dan masya Allah hujan summa syi'tu, dah, kena dengan kehendak aku juga. Tak boleh kita kata masya Allah hujan, kalau aku nak gini, kerana kita nak hujan, mari hujan, kena dah kehendak kita, kehendak Tuhan. La ilaha illallah. Mung tu siapa? Mung Tuhan kau. Dah, tak boleh kita meletakkan kehendak kita sama kehendak Tuhan. Kita kena kata atas kehendak Allah Ta'ala berlaku. Berlaku gini berkebetulan dengan kehendak aku. Tak boleh bersumpah demi Kaabah, boleh bersumpah dengan wa rabbil Kaabati, demi Tuhan Kaabah, iaitu Allah. Contoh lain dalam bentuk ucapan iaitu perkataan masya Allah wa syi'ta. Supaya kok kalau syi'tu tu aku, syi'ta ni kamu. Kita nak contoh, nak memuliakan seseorang, nak mengagungkan atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ayat ketuk guru kita, ayat ke syekh kita, atas kehendak Allah dan kehendakmu lah wahai syekh. Berlaku benda ni atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Apa saja mu nak, barang nak, barang jadi. Kita ayat gitu ketuk guru kita, asal tujuan nak pun. Sebenarnya itu adalah kata-kata kufur, kata-kata mensyirikkan Allah. Tok guru hak betul, dia akan tegur. Tak betul mu sebut gitu. Mu kena kata masya Allah summa syi'ta. Kena kata atas kehendak Allah, kemudian kehendak tok guru. Kena kata masya Allah summa syi'ta. Tak boleh kata masya Allah wa syi'ta. Tapi tok guru tu kalau gila, dia suka. Atas kehendak tok guru lah belakang-belakang ni. Moga aku ke benar. Aku tok guru ke. Ya. Tu tok guru gila. Guru Yahya. Tak ada belakang ni guru Yahya ni, tak ada. Tak ada, tak apa. Habis.
Kedua, syirik khafi. Ni dah muka surat 181. Contoh, bukan atas tu sikit. Adapun contoh syirik dalam perbuatan, tadi hak kita kata tadi, wal ka'bati wal qamari, kau berapa kita bersumpah selain Allah, kita kata masya Allah wa syi'ta, hak tu contoh syirik asghar, percakapan. Adapun contoh perbuatan seperti memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Dia pecah laju tengok sini, pop. Ada ke dia? Ada macam kayu tu, belakang sini. Gapo dia tu? Pocik. Aku yang orang tak berani lawan aku ke ni. Orang tak berani lawan dia. Anak-anak ngeri belakang aku. Dia tunggu silap. Anak murid aku ribu-ribu orang tunduk belakang aku ke ni. Kena reti kata. Duk mata kereng-kereng telefon. Tengok-tengok darling, bini dia. Hello yang. Abang balik. Bini telefon balik selalu. Pantang mundur kecuali bini call. Kau orang tak takut, kau bini takut. Dia pakai benar. Dengan benar dia yakin apa dia? Dia sehat. Dengan tangkal dia yakin dia ni tidak didekati mara bahaya. Tak rajin aksiden ustaz, kis selipar tu selipar. Kita tengok wah kereta dia ada selipar budak gantung teng. Kalau awak pergi Mesir, banyak lagi kereta-kereta Mesir ni dia gantung selipar bawah. Selipar budak, selipar baby ni ke, dia gantung depan ke belakang bawah tu. Tujuan dia apa dia? Mengelakkan aksiden. Dia cahaya. Kereta kita tak ada aksiden lagi ustaz. Kita gantung selipar ni. Kata berapa gantung Gantung lah 10. Selamat lagi. So ni lah so tu selamat dah mu yakin. Gantung boleh penuh kereta. Tepek pintu, tepek daya. Seperti menggantungkan jimat. Jimat ni apa dia? Azimat. Bahasa Indonesia ni dia tak sebut Z. Kita azimat, dia ajimat. Azariza, Ajarija. Ustaz ni nama Azariza, gini Ajarija. Haji Ajarija. Tu time baca Izazul terletih kita dengar. Ijajul jilatil ardu jiljalah. Jeng Izazul zilatil tu lah. Ijajul jilatil ardu jiljalah. Jeng kita. Dan azimat tu jadi jimat, tamimah, yang dikalungkan biasanya di leher anak-anak kerana takut dari ain atau lainnya. Ain pehedah ke? Ain. Apa dia ain? Siapa tahu ain ke apa? Ain, satu jenis penyakit. Nabi kata al-ainu haqqun. Penyakit ain ini adalah benar, yang boleh memasukkan unta ke dalam periuk dan memasukkan orang ke dalam kubur. Memasukkan unta ke dalam periuk. Mana kata unta ia kena puji kepada orang yang ada nyakit ain. Orang yang berpenyakit ain, dia tak tahu dia nyakit macam ustaz. Contoh, kalau ustaz ni ada penyakit ain, ustaz tak tahu. Tengok unta comel, hebat unta ni comel. Lipat sirak rebuh patah kaki, tak boleh jalan dah, kena sembelih. Sembelih masuk puyuk unta tu. Ada sekali di Afghanistan, dia buat lomba lari, Bapak Arak ni, mujahidin. Ada dia tu masya Allah, derah lari, derah. Tiba-tiba tengah derah hunggar, rebah beleping,
bergolek batin, berdarah habis. Rupa-rupa dalam ramai-ramai hak dia tengok ni, ada orang hak ada nyakit ain. Dia puji, laju gila. Mana? Tapi dia puji ke bahasa Arab, orang Arab. Dia tersebut Masya Allah. Dia nyakit, orang yang ada nyakit ain ni, bila dia sebut Masya Allah, selamat. Masya Allah, lajunya. Sebab tu rumah-rumah di Pakistan, kalau banglo besar-besar tengah buat, dia kata Masya Allah, Masya Allah. Dia takut, dia nak supaya orang ada nyakit ain ni bila tengok Masya Allah, comel rumah. Dah. Sebab tu kita nak puji budak. Budak cerdik. Masya Allah, cerdiknya budak ni. Kena biasa ke sebut Masya Allah, Masya Allah, comelnya budak ni. Sebab kita tak tahu, kalau kita ada nyakit ain, kita pergi puji budak ni comelnya, dia terkena penyakit ain kita, dah jadi sawai budak tu. Budak comel dah jadi sawai, budak cerdik dah akhir jadi bodoh. Dia tak bersalah, kita yang ada nyakit ni. Ramai orang Arab bila nak mengelakkan daripada terkena penyakit ain ni, dia pergi gantung an-namimah. Dah gantung tangkal, gantung azimat, nak mengelakkan daripada kalau orang itu ada penyakit ain kena kepada anak dia. Nak gantung Masya Allah besar selajuk, kan? Dia pergi Masya Allah. Buat macam kata di rumah tu, di rumah tak apalah tulis Masya Allah besar. Maka budak ni dia gantung ajimat. Gantung ajimat ni pun dia yakin dengan azimat tersebut boleh menjadi pendinding. Itu adalah syirik asghar. Jika seseorang meyakini bahawa kalung, benang ataupun azimat itu sebagai penyebab untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik asghar, kerana Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Adapun jika ia berkeyakinan bahawa dengan memakai gelang, kalung atau lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya, maka perbuatan ini adalah syirik akbar, kerana ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Nampak tak beza? Perkara yang sama, dia boleh jadi syirik akbar, boleh jadi syirik asghar. Dia kata gini, jika meyakini bahawa kalung, benang, azimat sebagai penyebab untuk menolak mara bahaya, jadi sebab. Pakar ni jadi sebab. Hak tolaknya Allah dengan sebab kalung ni. Dengan sebab cicing. Dengan sebab hak berkuasa tu Tuhan belaka ustaz, pakar gelar ni asbab ya. Tu syirik asghar. Syirik asghar. Sebab pakar gelar gapo dia? Kalau mu pakai baju besi tu sungguh. Mana pakai baju besi stak kepala lepas ni untuk keselamatan diri, katanya Aziz Hatta. Ketika dia ambil tu duit emas le gua tu nak naik beca ni, dia ambil topi keledar proof pakai untuk keselamatan diri. Keselamatan lalu topi keledar pakai topi keledar nak mengelakkan dia pecah kepala. Hak tidak syirik hak tu memang dia punya tujuan, dia punya pakai tali keledar. Syirik dia punya keledar. Syirik apa? Syirik kau kerimu. Ni memang langkah keselamatan. Hak jadi tolongnya pakai gelang magnet ni untuk mengelakkan kemalangan. Kau kok kerimu. Tak sabit sikit abuk gelang magnet dengan kemalangan. Kita pergi pakai azimat, kata azimat ni penyebab. Bukan dia yang menolak, penyebab. Tu syirik asghar. Kalau pakai gelar, pakai azimat, dan kita yakin azimat itulah yang menyebabkan kita ni jadi selamat daripada mara bahaya, bukannya Allah. Azimat ni yang berkuasa. Itu syirik akbar. Beza je, nampak tak? Benda yang sama, tika-tika jadi syirik akbar, tika-tika jadi syirik asghar. Allahu akbar. Kesimpulan dia, tak sah duk buat lah. Tak kira lah asghar ke akbar ke tak sah. Kedua, syirik khafi. Syirik asghar yang kedua ni syirik khafi, iaitulah syirik tersembunyi, iaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji orang, ataupun sum'ah, ingin didengar orang.
dan lain-lainnya, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi ia ingin mendapat pujian manusia. Misalnya dengan memperbagus solatnya kerana dilihat orang, atau bersedekah agar dipuji, dan memperindah suara dalam bacaan Al-Quran agar didengar oleh orang sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Semaya, sedekah, baca Quran, ni semua ibadah. Semaya sore, Tuhan yang tahu. Allahu Akbar. Dengan pakaiannya, kain kana hak maya di rumah lain, hak bagi masjid lain. Dah, hak bagi masjid du alebek, hak beli di Padang Indonesia ada kerawang-kerawang. Kalau hak buat maya di rumah, hak du atas pan nikah tahun 78 mula, nipis riak dah. Tak aja basuh, hitam sekeliling. Dah, muka basah-basah pakar, basah-basah pakar, dia tak lipat dah, tak sakut, gulung-gulung bak letak situ. Nak maya buka pula, pakar pula, gulung-gulung berbak situ. Dah lalu ni panah. Ais maya lagi, pakar peluh lagi. Allah, busuk kohong. Dia pun tak boleh tahan. Tapi pakar mata, busuk mana? Pakar lagi. Semaya pening. Bang. Allahu Akbar. Bapa semaya sore. Teras semaya masjid, masya-Allah. Kain hak beli noh Indonesia. Ada kerawang. Kain likra. Okay, warna purple. Bapa orang puji, comelnya ke kano dia, mestilah beli KL. Oh KL. Ya suka orang puji. Tu baru puji kain kana baru. Kau mana? Oh tak semaya lagi. Dia semaya dengan tertik terening dia, pergerakan dia, rokok sujud dia, bacaan dia. Masya Allah. Dia tengah semaya, dia dengar orang puji. Allah aku kak. Kau tengok ayah maya, oh tenang serah. Dia dengar tu orang kecek tu. Dia lah kak ayah ni. Dah tengah semaya ni. Nak rokok tak jadi. Sambung 10 pipi lagi baca. Nak rokok dah tak jadi. Panjang lagi baca. Riak. Dia panggil dia riak. Ya sedekah. Dah. Kalau sore mampu tak sedekah. Tapi ada orang pun dia. Kita beres dia ada token kan? Ada token dia belakang ni. Wakil kita 10 orang dia derma, dia tak nyaya dia. Orang budiman, orang hartawan, jutawan, makan di pinggan, minum di cawan. Orang pun sikit lah. Habis ni. Nih, 2,000. Mana berbak wi derma. Sebab orang puji. Sumah. Dia nak dengar orang puji. Maka tu dipanggil pada syirik khafi. Kenapa syirik? Kenapa syirik? Sebab buat ibadat yang memberikan pahala ialah Allah. Tiba-tiba dia buat pahala, dia buat ibadat, pahala tentu dah dia nak. Dalam masa yang sama dia nak pujian daripada manusia. Maka itulah syirik. Tuhan tak akan beri pahala kau demo ni. Sesok di akhirat Tuhan kata pergi carilah orang hak puji mula minta pahala dengan dia tu. Aku basuh pahala kamu Tuhan royak dah. Faham tak? Rabbani. Napa angguk tu? Faham. Nama apa? Hafiz Hamidum. Hamad. Pakai jubah po Hafiz Hamidum. Hafiz Hamidum ke hak nasyid. La ilaha illallah. Ini go. Hamad, orang mana? Bukan baru. Jauh. Kita getok kereta api. Hak sebelah dia tu. Baru tak? Sekali dengan Hamad. Nama Muaz. Mukhris.
Muiz, Mukhlis. Adik Mukhlas, Mukhlis. Orang mana? Bukan Cik Ye. Bekhia. Oi. Kau tu sore, kau ni sore. Kau temu mana? Temu sini. Muiz, Mukhlis. Mukhlisin lahuddin. Ngaji mana? Sebelum ni. Queen. Londa. Ngaji ke apa? Tafi ke Londa? Hafidah lah. Suatu amal apabila tercampur dengan riya, amal dianya ibadat tapi tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Mudah ya sipil dia. Amal yang tidak ikhlas walaupun dibuat oleh orang yang bernama Mukhlis. Nama Mukhlis dah, orang yang ikhlas kan. Tapi tak ikhlas, bukan Mukhlis ni lah, Mukhlis lain, Mukhlis Mahadi. Tidak ikhlas, nama Mukhlis tidak ikhlas, maka dia tertolak. Kerana itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti juga kamu. Nabi Muhammad ni manusia. Jangan kata Nabi Muhammad ni nur. Ada yang kata Nabi Muhammad ni apa dia? Nur. Allah menciptakan mula-mula sekali Nur Muhammad. Ni akidah sebahagian orang ni. Makhluk pertama diciptakan oleh Allah ialah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad Allah Ta'ala cipta syurga, Allah Ta'ala cipta malaikat, cipta nabi-nabi, cipta perkara-perkara yang baik, cipta dunia, cipta manusia. Kemudian akhir sekali barulah Tuhan cipta kepada dia binatang, iblis, apa nama ni, neraka, daripada Nur Muhammad. Ibarat kata sate perah mula-mula tu. Sate ni perah mula-mula dia panggil kepala sate. Pekak lagi. Ni hak Tuhan buat benda baik-baik. Hak lah tu hapah dah. Buat neraka, iblis, setan, jin. Ini akidah tak betul. Kita kata Nabi Muhammad bukan nur, Nabi Muhammad ni manusia. Bukti dia ni, ana basyarum mislukum, aku ni orang serupamu. Kalau mu ada mak ayah, aku ada mak ayah. Kalau mu ni tak makan nasi lapar, aku tak makan pun lapar. Kalau mu tak tidur ngantuk, aku tak tidur ngantuk. Nabi dari segi manusia serupa dengan kita. Cuma yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Nabi menerima wahyu sebagai rasul. Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia buat amal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dalam buat ibadat itu dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kalau kamu buat ibadat kerana Allah, mengharapkan redha dan pahala Allah, cukup setakat tu. Jangan lagi mengharapkan habuan benda lain. Boleh? Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan apa nama ni, macam-macam lah. Baik ada makna tu. Biasa dengar ayat tu. Encik Jamil, kenal Encik Jamil, dia minta sewa dengan Pak Ali. Pak Ali ni 4 bulan tak payah sewa. Lupa tak bayar sewa, dia pergi sendiri ambil. Tengok-tengok Pak Ali ni ada anak tina comel, Sarimah. Allah, VPT selalu 50 riyal suruh Pak Ali pergi klinik. Asal-asal nak pergi ambil sewa ke mana? Hei, siapa kata ambil sewa?
Mana? Ambil duit ni ya Pak. Pak Ali tu jadi Pak dah. Sebab ke dia? Sebab Pak Ali ada anak. Habis 50 riyal. Tak payah bayar sewa, duduk free lah. Mana? Anak dia kata, baik ya payah. Encik jamin, baik ada makna tu. Mana? Tu tidak ikhlas dia panggil. Dah tidak ikhlas. Tahu kau dah? Madu 3 tengok. Allahu Akbar. Piramli ni buat cerita macam-macam pengajaran kita boleh ambil. Dah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti juga dirimu. Barang siapa yang menganggap diriku Muhammad adalah pendusta, hendaklah ia mendatangkan sebagaimana telah Nabi SAW bawa. Ni huraian dia ni. Tak usah bacalah. Sabda Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nabi kata, akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takut ke atas kalian semua. Nabi ni rusing banyak perkara terhadap hamba-hamba dia. Nabi ke seorang pemimpin agung, seorang ayah. Dia ada 5 orang anak. Sebelum dia mati, gapo hak dia nak tengok anak dia? Nak tengok semua anak-anak dia berjaya. Ada kerja, ada keluarga, ada kehidupan. Kalau ada seorang yang tak berjaya, dia rusing. Itu ayah, okay? Apatah lagi Nabi. Nabi ni ayah pun dia, pemimpin pun dia. Dia nak tengok semua umat dia ni berjaya, umat dia ni selamat dunia dan juga akhirat. Banyak benda Nabi rusing. Tapi Nabi kata, akhwafa ma akhafu alaikum, serusing-using perkara yang aku duk using pada kamu ni, setakut-takut perkara aku paling takut pada kamu ialah asyirkul asghar, syirik kecil. Faqalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, syirik kecil itu apa? Qala ar-riya'u. Nabi kata, riya. Riya. Yaqulullahu yawmal qiyamati idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Hak Ustaz sebut tadi, hadis Ustaz sebut tadi. Tuhan kata kepada dia, pada hari kiamat Allah Ta'ala berkata, apabila diberi balasan kepada manusia atas amalan-amalan mereka, ada sebahagian manusia Tuhan kata, idhabu, berambuh gilah ilal ladzina kuntum yutura'una fid dunya, pergi cari orang yang kamu tunjukkan amalan kamu kepada mereka semasa atas muka dunia. Semasa atas muka dunia, mu tunjuk sangat semayammu pada dia ni, nak suruh orang tu puji. Mu tunjuk sangat sedekah ni pada orang tu, nak suruh orang puji. Hang pergi cari dia. Hal fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Mu tengok ada atau tidak di sisi mereka itu balasan yang boleh beri pada kamu. Mu tengok orang hak mu puji mu mula, boleh beri kada pahala pada kamu untuk kamu mendapat syurga. Aku malah beri sebab kamu buat bukan kerana aku. Allahu Akbar. Termasuk juga dalam syirik, iaitu seseorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi, bukan setakat pujian. Termasuk syirik ni, dia buat amalan untuk kepentingan dunia, seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Pergi musim haji, tapi bukan setakat buat haji dak. Pergi macam-macam lah. Pergi nego, pergi minta sedekah. Mana? Minta sedekah Mekah musim haji kah? Tak kena hijau. Kita tak kena pergi atawakil ya. Atawakil. Dia beli anak patung pakai baju pasal malam tu. Ya tak, ya buh jubah orang tino, buh niqab. Congo nak macam duduk. Tak makuk sodap orang lalu tengok tak seria, 2 ria seria. Malam tanya tak ada orang dia pergi. Dia ambil piti tu, anak patung berbuah oleh kereta. Masya Allah.
Sehari boleh buka 7 cawangan. Ya kita anak patuh ya. Ya pakai baju nak macam hari duduk. Ada orang buat lagu tu. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Apa dia khamisah? Khamisah ni adalah pakaian yang dibuat daripada wool ataupun sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Khamisah ni pakaian hak comel lah. Pakaian hak comel. Kain comel, fabriknya mahal, coraknya comel. Maksudnya celaka bagi orang yang sangat ambisius dengan kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itu adalah orang yang celaka dan sengsara. Jika diberi ia senang, jika tidak diberi ia marah. Hamba dinar, hamba dirham ni hamba duit lah. Buat benda nak ke duit. Nampak dia buat cuci macam dia macam khidmat basuh jambab ke apa-apa, masya-Allah bagus budak ni. Orang pun piti sebagai derma ke dia, okey. Terima kasih tuan dia. Suka dia. Esok cuci pula. Tak ada orang bui. Celaka. Dia marah dah. Padahalnya dia cuci ke apa-apa ni boleh tak pahala? Boleh. Perbezaan syirik besar, syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Itu perbezaan pertama. Syirik besar jadi kafir, mudah. Syirik kecil tidak jadi kafir, tidak sempurna iman sahaja. Syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak, masuk neraka dengan izin Allah, tubik pula. Syirik besar khalidina fiha abada, selama-lama dalam syurga, sebab Tuhan tidak mengampunkan orang yang mensyirikkan Allah. Yang ketiga, syirik besar menghapus seluruh amal, sedangkan syirik kecil menghapuskan amal yang bercampur dengan riya. Syirik besar bila kita buat, fahabitat a'maluhum, habis amalan mereka, terbatas habis licin. Tapi syirik asghar hanya terhapus amalan hak kita buat dengan riya. Ada tiga-tiga kita buat amalan dengan ikhlas, itu tidak terhapus. Syirik besar menghalalkan darah dan harta, sedangkan syirik kecil tidak. Orang buat syirik besar berada dalam negara Islam, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerangi orang yang melakukan kesyirikan. Adapun syirik kecil tidak. Kau apa dia? 10.40. Kita habis berapa? Sebelah. Kesembilan pilar-pilar ibadah dalam Islam. Baca sikit lagi dah. Pilar ni apa dia? Tak tahu pilar? Pilar. Azri, kalau keren banyak ni pilar. Kubekhi ada? Tak ada. Bukan bagus tak ada. Pilar ni ke dia? Tiang. Tiang-tiang ibadah dalam Islam. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahawa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ni sepakat semua ahli sunnah wal jamaah. Manusia ni diciptakan oleh Allah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan kepadanya serta meneladani sunnah Nabi SAW. Maka setiap muslim dan muslimah harus mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya agar amalan yang dikerjakannya diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah.
Semua orang buat ibadat nak pada apa dia? Ganjaran. Bodoh kita buat ibadat tak sih ganjaran. Kita kerja nak gaji tak? Nak tak? Tak. Mana ada kita sih gaji? Masya Allah, gaji turun pukul 9 klik pukul 10 malam, turun 9 pagi klik pukul 9 malam. Berapa gajimu? Tak ada gaji. Buat kerja ikhlas. Mana ada? Nah, gitu mau kita buat ibadat, kita nak ganjaran Allah. Maka kita perlu tahu hakikat ibadat tu dengan sebenar, supaya ibadat kita buat ni Allah Ta'ala ganjari. Sebab ada orang yang buat ibadat sia-sia. Ada tak? Fawailul lil musallin, neraka welah bagi orang semaya masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu hapuskan pahala sedekah kamu dengan al-manni, mengungkit-ungkit, wal adha, menyakiti hati orang yang kamu bagi. Maknanya apa dia? Ada orang buat tetapi tak dapat ganjaran, terhapus kerana dia tidak mengetahui hakikat ibadah. Baik, yang pertama definisi ibadah. Apa makna ibadah? Ibadah secara bahasanya bererti merendahkan diri serta tunduk. Abdul, hamba, okay? Hamba ni orang bawah ke orang atas? Orang bawah, dia ada tuan dia. Hamba ni ada tuan. Tuan dia beli dia kedai. Kalau 3,000 dirham. Okay, cerita ke dia? 3 Abdul. Mana? Tuan penasihat 20%. Akhir tuan penasihat tak laku. Orang tak beli pun tuan penasihat. Tu hamba, dia beli kedai. Abdul Wahab, dia beli abang dia, Abdul Wahab dengan Abdul Wahid, yang telah dijual oleh nama kamu itu? Bukan Ismi Ulam Raja, Siddiq Sigaraga. Siddiq Sigaraga dia jual Abdul Wahab dengan Abdul Wahab, Abdul Wahab dengan Abdul Wahid, kan? Siddiq Sigaraga dia jual. Akhirnya dia jual siapa dia beli? Husin Lempoyan beli, saudagar unta leher panjang, jadi tukang urut. Akhir Abdul Wahab beli. Dia beli dengan 2,000 dirham, Abdul Wahab beli 4,000 dirham. Wow. Meniaga unta lebih untung daripada meniaga manusia. Dia balik di rumah jadi khadam kepada Abdul Wahab. Asal-asal dia kan, tapi sudah menjadi hamba. Adik dia beli, walaupun abang tarah dia hamba, tak boleh kecek derah-derah. Dia dengan chief khadam, tinggi chief khadam. Chief khadam kan, kalau asal orang gaji tu lah, jadi chief khadam. Orang lain jadi khadam. Allahu Akbar. Tu makna hamba. Rendah dia, sangat-sangat rendah. Sedangkan menurut syarak, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Dari segi istilah ibadah ni, maksud dia banyak tapi makna dia satu. Ibadah adalah taat pada Allah dengan melaksanakan perintah melalui lisan para rasul. Tu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri pada Allah, iaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diredai Allah Azza wa Jalla. baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap. Wallahu a'lam. Berhenti dah, tak boleh kita batuk-batuk. Tersambung.